Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca berita politik semasa. Semoga hari-hari anda dalam keadaan baik dan sentiasa diberkati. Selama 44 tahun, kawasan Parlimen Alor Gajah dikenali sebagai salah satu kubu kuat BN di Melaka, sehinggalah kerusi itu dirampas Pakatan Harapan PH pada 2018 menerusi calon daripada Bersatu ketika itu, Muhammad Ridzuan Mat Yusof. Khabar angin bertiup kencang yang BN mungkin menyerahkan kerusi itu kembali kepada UMNO selepas membenarkan MCA bertanding di situ sejak 2004. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan, disebut-sebut akan dipilih sebagai calon. Namun, tinjauan yang dilakukan Malaysia kini dalam kalangan pengundi di bandar bersejarah, kira-kira 30 minit dari Melaka Tengah itu, mendapati BN mungkin sulit merampas kembali kerusi berkenaan. Pengundi atas pagar dilihat lebih memilih antara Perikatan Nasional PN yang kini dianggotai Ridzuan dan PH sebagai pilihan utama mereka pada pilihan raya umum PRU bulan depan. Hal ini amat ketara dalam kalangan pengundi kali pertama. Bagi Sara yang berusia 20 tahun, dia menegaskan tidak akan mengundi calon BN. Sekarang harga barang pun makin lama makin tinggi. Orang pun susah sekarang nak membeli. Harga barang sekarang naik melampau. Cubalah yang lain selain BN, kata pelajar itu kepada Malaysia kini. Bagaimanapun, defendnya sama ada dia tahu siapa penyandang ahli parlimen di kawasan itu. Sarah berkata dia tidak begitu mengenali Ridzuan, mahupun parti yang disertai bekas menteri terbabit. Ekonomi sangat teruk. Soalan sama juga diajukan kepada Shaun yang menyangka Pak Wan. Gelaran yang diberikan Ridzuan adalah Sulaiman Mat Ali, Ketua Menteri Melaka sekarang. Shaun, 20, mengakui tidak berminat dengan situasi politik semasa, seperti kebanyakan pengundi yang ditemui Malaysia kini dan merasakan tiada sebab untuk dia turun mengundi. Tidak kira parti mana menang atau kalah, tetap sama, katanya. Bagaimanapun, di sebalik sikap tidak peduli itu, Shaun berkata dia akan mencelupkan jarinya ke dalam dakwat kekal sekurang-kurangnya kali ini. Bimbang dengan keadaan ekonomi sekarang menjadi pendorong buat Shaun mengundi. Sekarang ekonomi sangat teruk, saya hanya cuba mengundi kali ini, tapi mungkin selepas ini PRU ke-15, saya tidak lagi mengundi, katanya. Shaun juga menambah dia mungkin hanya akan mengundi PH kerana gabungan itu dilihatnya paling kuat membawa mudarat berbanding parti lain. Bukan hanya golongan muda seperti Shaun dan Sarah yang menyebut mengenai kenaikan kos sara hidup sebagai faktor untuk keluar mengundi. Bagi penjual ikan yang enggan namanya disiarkan, kesejahteraan ekonomi rakyat adalah lebih penting daripada siapa yang perlu diundi. Tak tahulah nak undi, tak pedulilah siapa. Kerisauan barang-barang kasih turun, itu sahaja yang saya mahu. Turunkan sikit barang makan, katanya. Katanya, dia mengundi Ridzuan pada PRU ke-14 lalu tetapi enggan menamakan parti yang akan diundinya pada kali ini. Penyokong BN, Rozia, juga kelihatan tidak pasti siapa yang akan dipilih pada PRU nanti. Peniaga gerai itu memberitahu Malaysia kini bahawa walaupun dia mungkin mengundi BN sekali lagi, dia akan memilih calon yang boleh menyelesaikan masalah penduduk di situ. Alor Gajah adalah salah satu daripada 6 kerusi parlimen di Melaka dan antara yang terbesar di negeri ini secara geografi. Sehingga 2018, 61% pengundinya adalah Melayu. Di sebalik demografi tersebut, sejak 2004, BN dan Pembangkang telah meletakkan calon berketurunan Cina di kerusi itu. Dulu suka, kini benci. Dengan latar belakang ini, PH mengambil risiko pada 2018 dengan memberikan kerusi itu kepada Bersatu, yang memenangi kerusi itu dengan 50.7% undi dalam pertarungan 3 penjuru. Ridzuan kemudiannya dilantik sebagai menteri. Ketika dihubungi Sabtu lalu, Ridzuan mengesahkan hasrat untuk bertanding di kerusi Alor Gajah pada PRU akan datang, tetapi menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti untuk membuat keputusan muktamad. Saya berhasrat meneruskan urusan saya yang belum selesai di kawasan pilihan raya ini dan boleh melakukan lebih banyak lagi untuk pengundi. Kami kehilangan masa 2 tahun untuk berkhidmat dengan berkesan akibat pandemik COVID-19, katanya kepada Malaysia kini. Namun keputusan Bersatu keluar daripada PH pada 2020 dan membentuk PN bersama-sama dengan PAS mungkin menyebabkan Ridzuan kehilangan sebahagian undi. Loganat hanya merupakan salah seorang penyokong Ridzuan pada PRU lalu, mengakui sukar untuk mengundi ahli politik berkenaan sekali lagi. Meskipun mengakui keupayaan pemimpin Bersatu itu sebagai wakil rakyat, dia tetap bertegas mahu mengundi mana-mana parti komponen PH yang bertanding di kerusi itu. Memang bencilah BN. Dulu suka, lepas tu bila dia Bersatu lompat macam tu, memang saya tak suka, katanya.
Sementara itu, peniaga ayam, Sadiq Hassan, yang konsisten mengundi calon PH sebelum ini berkata, dia belum dapat memutuskan siapa yang akan diundi bulan depan. Dia tu bagus, Pak Wan. Dia selalu turun padang. Saya mengundi PH dari dulu. Bersatu ni saya tengok pun susahlah untuk diundi. BN bukan tak baik. Dulu dia baik tapi hari ini dia banyak rasuah. Dia tak ingat rakyat dia ingat kepentingan dia saja, kata warga emas berusia 75 tahun itu. Peratusan mengundi rendah. Individu lain yang mengundi Ridzuan pada 2018 memiliki pendapat berbeza mengenai kekerapan ahli parlimen itu turun padang. Muhammad Ridzuan, 28, mendakwa penyandang ahli parlimen berkenaan jarang turun ke kawasan itu. Ridzuan yang sebelum ini mengundi PH memberitahu Malaysia kini yang dia tidak mempunyai masalah dengan PN sebagai sebuah gabungan, namun memandang serius mengenai prestasi Ridzuan pada penggal sebelum ini. Pertandingan antara parti yang bertanding di Alor Gajah dijangka sengit. Semasa pilihan raya negeri Melaka pada 2021, BN memenangi kesemua 5 kerusi DUN di kawasan itu. Bagaimanapun, di 4 kerusi itu, BN menang dengan hanya sekitar 40% undi, dengan PH dan PN mengekori rapat di belakang. Satu-satunya kerusi DUN di Alor Gajah yang dimenangi BN dengan lebih 50% undi ialah Asahan. Bagaimanapun jumlah pengundi yang mengundi di Alor Gajah pada pilihan raya negeri itu hanya tinggi sedikit berbanding 2018 menunjukkan peratusan keluar mengundi yang rendah. Dengan kemasukan pengundi baru, terutamanya golongan belia berumur 18 hingga 20 tahun yang tidak dapat mengundi pada pilihan raya negeri lalu, peratusan keluar mengundi yang tinggi boleh mengubah keadaan. Selain Bersatu dan UMNO, DAP dijangka bertanding di kerusi itu sekali lagi bagi mewakili PH.